Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang setia menonton sinema. #Ini Sinemaku. Minggu ini hos sinema Natasha Sharmin tidak dapat bersama kita. Tapi jangan risau, sinema akan tetap bersiaran seperti biasa, memberi info-info terkini tentang dunia hiburan dan perfilman. Untuk segmen yang pertama, kita akan melihat sedikit sorotan-sorotan menarik tentang naskah terbaru pengarah hebat Mamat Khalid, iaitu Kampung Pisang Musikal Raya Istimewa. Wah, pastinya menarik ni. Apa yang menarik itu? Jom saksikan. Ya, hujan pun ada. Kamu tengah buat apa tu? Banyak ketupat lah Pak Jabir. Kampung Pisang kecoh lagi apabila penduduk yang sedang membuat persiapan menyambut Hari Raya dikejutkan dengan kepulangan Husin bukan sendirian tapi dengan kekasih baharunya, Nelly, yang membuatkan Cik Chun cemburu dan merajuk. Cerita cinta dan memori semangat bermasyarakat di Hari Raya mengisi filem terbaru arahan Mamat Khalid, Kampung Pisang Musikal Raya Istimewa, yang mengembalikan nostalgia Lebaran melalui himpunan lagu-lagu malar segar yang memulai tayangannya di Astro First pada 27 Mei 2021. Melengkapi penceritaan, tentunya Dato' Awi sebagai Husin bersama barisan pelakon utama Kampung Pisang, antaranya Kaza Saisi, Aziz M. Osman, Bel Ngasri, Joy Daud, Ava Vanja dan Yop Hitler. Edisi raya ini turut menampilkan Kakak Azraf dan Imuda selain Siti Elizad Sharifuddin dan Raja Azmi. Adakah filem musikal ini bakal mengulangi kejayaan 18 puasa di Kampung Pisang yang mencatat kutipan hampir 5 juta Ramadan lalu? Cari jawapannya di Kampung Pisang Musikal Raya Istimewa Syawal ini. Hai, Sudah lama rupanya Steve Yap menantikan peluang untuk menunjukkan keupayaannya di hadapan audiens Melayu. Biarpun bukan nama asing dalam industri seni Cina, selepas 22 tahun, barulah peluang itu hadir menerusi siri terbaru di Astro Ria berjudul Ahli Bapak-Bapak Club. Jelas drama arahan Tam Suhaimi yang menampilkannya sebagai antara teraju utama bersama bintang muda Aiman Hakim dan Luqman Hafiz membuatkan pelakon yang cukup dihormati ini teruja. Memang dah lama tak berlakon dalam drama Melayu pun. Nama Nick Tan Abdullah lah. Kahwin dengan seorang perempuan Melayu yang mempunyai 2 anak. Dia stepfather lah. Basically, cerita pasal saya punya relationship dengan my wife and particular with the 2 children, my stepchildren. How I deal with them lah. Seronok lah sebab dia bukan drama-drama, dia macam ada komedi sikit. Steve memulakan kerjaya lakonannya bukan di Malaysia tapi di Hong Kong. Namun, apa sebenarnya yang membawanya ke sana? Saya ada agreement, sign contract with ATV lah. Sebab kawan-kawan ada 2 TV station, either TVB or ATV. Dia lah macam I have a date with Vampire, one of the famous dramas I got involved lah. As you say, because I started as a model. It just happened in 1999. So got competition like male pageant lah in Hong Kong. Tapi dia open untuk semua orang. Tak kisah you orang mana. It's called Mr. Hong Kong in ATV. So that time I masuk 99 dan aku menang tempat kedua. Lepas tu sign contract dengan mereka. 98 economy collapse. The whole economy collapse. Dan masa tu aku masih part time modeling aja. Aku ada business sendiri. Tapi sebab economy collapse, business pun susah nak buat. So itu adalah the only way, so-called the only way out lah. Itu takdir lah. So brought me to Hong Kong. Then I never in my life dreamt to be an actor. Never. Then just happens to be go to have a try in Hong Kong. Then luckily this so-called won the first round out. Then stayed in and everything from there on is history. Masa yang terbatas sering menghalangnya terbabit dalam produksi Melayu. Juga mungkin kerana ada kalangan penerbit dan pengarah tidak menyedari bahawa anak jati Kuala Lumpur ini fasih berbahasa Melayu. More than 10 years ada satu drama Melayu tapi pelakon semua Cina, semua cakap bahasa Malaysia baku. Tak boleh pakai I, you pun tak boleh pakai. Drama tu namanya Tentangan. I think that's the first drama in Malaysia yang pelakon semua Cina tapi cakap bahasa Malaysia yang sebenar. Lepas tu ada get involved in some Malay movie lah, like Ombak Rindu lah. Not many lah, masa tak ngam lah. Sebab saya ada shoot lain, mungkin ada ramai yang penerbit ataupun pengarah tak tahu aku boleh cakap bahasa Malaysia.
Itu sebab mereka tak cari saya lah. Biasa mereka tahu Kid Fu ataupun Alan Yun saja. Biar hanya cameo, penggemar filem box office Pascal tentunya terhibur dengan kemunculan Steve. Namun baginya ada satu watak yang cukup memberi impak kepada perjalanan seninya. For Malay market, people remember me for few years back lah. It's because of Ombak Rindu. Muka lain sikit sebab masa tu ada janggut, misai, lagipun tu watak jahat. Scene tak banyak tapi I quite like the role. Not rape lah, almost lah. But in the scene, it's like you do something very bad to her lah. For me, it's okay, but to play with her because that's the first time I work with them. Because saya tak tahu adakah mereka selesa ke apa. But luckily, she's very professional. She just tell me you have to do what your character need to do. That's why it came out looks natural and looks real lah. So for me, that's more important part. So sometimes because we act in this kind of scene, takut tak tahu pelakon tu boleh accept ke tak boleh. So nanti tersentuh ke mana pun saya pun takut. So kena beritahu. Tapi dia kata dia so she knows that's you need to do because in the characters like that. Tak hanya berlakon, Steve kini juga sibuk di kerusi pengarahan dan penulisan skrip. Ditanya apakah impiannya, ini katanya. My dream is to make a truly Malaysian movie. Means consists of Malay, Chinese and Indian, all races in. Because sekarang ni pun susah nak tengok, especially in Chinese industry, Chinese drama or movie. When you see all the actors are Chinese, I always tell them this is not Malaysia, but at least in Malay drama or movie, you still can see a Chinese character. Even though maybe they're playing bad guy, but doesn't matter. But you can see different races. But in China, unfortunately, that's not the case. I always tell producer and things like that, or even finance people I met with them, I tell maybe you guys should set a regulation and rules and regulation. From now on, all Malaysian movie or drama, I'm serious about this, have to be consist of at least 3 races. Doesn't matter it's Malay, Chinese or okay, can be Kadasan or Sing or whatever. Even maybe 10%, 5% in drama or movie must have at least 3 races in that story. I don't care what race, what's the main character about. Itulah dia Steve Yap yang telah mencipta namanya di Hong Kong suatu ketika dulu dan kini ingin mencipta nama di Malaysia pula. Hope lepas ni banyaklah kita nampak muka Steve Yap berlakon drama Melayu di kaca TV pula ya. Kalau sebut saja filem Star Wars, pasti satu watak yang diingati adalah watak Han Solo, lakonan Harrison Ford. Beliau telah membawakan watak tersebut sejak tahun 1977 lagi. Jom kita saksikan serba sedikit perjalanan karier Harrison Ford. Dilahirkan pada 13 Julai 1942, pelakon juruterbang dan aktivis alam sekitar, Harrison Ford merupakan artis yang menduduki tempat yang keempat yang memperolehi kutipan filem box office lakonannya pada tahun 2019. Filem lakonannya Star Wars: The Rise of Skywalker itu mencecah kutipan domestik di US sebanyak $5.1 bilion dan $9.3 bilion di seluruh dunia. Beliau merupakan pelakon siri filem Star Wars yang paling lama iaitu berlakon sejak tahun 1977 dengan memegang watak sebagai Han Solo. Selepas berlakon dalam beberapa buah filem sebagai pelakon tambahan, pada awal tahun 1980-an, karier beliau melonjak naik apabila beliau ditawarkan memegang watak utama dalam filem penggambaraan Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones: The Temple of Doom dan Indiana Jones: The Last Crusade. Selain daripada filem aksi, filem thriller, epik dan sejarah, Harrison Ford juga berjaya membawakan watak romantik komedi dengan berkesan. Antara filem-filem romantik komedinya ialah Working Girl, 6 Days, 7 Nights, Random Hearts dan banyak lagi. Selain karier sebagai pelakon, beliau juga seorang juruterbang berlesen untuk kapal terbang dan helikopter. Dia juga memberi perkhidmatan helikopter kecemasan kepada pihak berkuasa tempatan di Wyoming, United States dan pesawatnya disimpan di lapangan terbang Santa Monica. Geran yang mengangkat seni persilatan Melayu menemui audiens Amerika Syarikat melalui tayangan premier di platform penstreaman bagi seleksi filem aksi dan seni bela diri Asia, Haiyah, bermula 4 Jun 2021. Filem arahan Ariel Abu Bakar itu dengan judul antarabangsanya Silat Warriors Deed of Death juga diedarkan di pasaran benua itu dalam platform format Blu-ray dan DVD.
Dibintangi pesilat negara Koharullah Majid, selain Namron, Fina Tajuddin, Fan Anwar dan Azlan Komeng. Geran sebelum ini merupakan penerima anugerah Daniel A. Kraft di Festival Filem Asia New York ke-19 di atas kecemerlangannya dalam filem aksi. Sementara itu, bermula 1 Jun 2021, filem seram Roh boleh dinikmati di platform penstreaman Netflix yang boleh diakses di seluruh dunia kecuali Amerika Syarikat dan Kanada. Diarahkan oleh Emir Izwan, Roh atau judul Inggerisnya Soul yang diterbitkan pada 2019 menampilkan lakonan Farah Ahmad, Mia Farhana, Haris Haziq, Namron dan Jun Lojong. Kan aku dah cakap tak ada siapa. Jangan tipu aku! Selepas Cardiff dan Singapura, Showtime 1958 terus mengharumkan nama negara apabila filem Cereka arahan Anwardi Jamil itu meraih pengiktirafan di Anugerah Sinematografi ASEAN 2021 di Manila, Filipina baru ini. Diinspirasi daripada kejadian sebenar mengenai kepayahan anak-anak seni Jalan Ampas menjelang penutupan studio Singapura itu yang dikongsi seniman, Allahyarham Datuk Jamil Sulong, Showtime 1958 merangkul 2 anugerah iaitu Pengarah Terbaik Asia buat Anwardi dan Sinematografi Terbaik yang dimenangi Nur Azam Muhammad Yusof. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada semua pembikin filem terbabit. Comot. Tapi manis. Siapa namanya? Terus terang, Adira sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat happy sebab Adira rasa rezeki ataupun peluang ni bukan semua orang boleh dapat. Ajar hatiku kasih satu. Untuk segmen Ikon minggu ini, kita akan bersama penyanyi OST atau runut bunyi drama dan filem yang tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Adira Suhaimi atau nama sebenarnya Siti Adira Suhaimi. Mula kerjayanya pada tahun 2010 dan kini Adira menjadi ikon artis runut bunyi. Terus terang, Adira sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat happy sebab Adira rasa rezeki ataupun peluang ni bukan semua orang boleh dapat. Jadi Adira terima dengan hati yang terbuka dan kalau ada lagi rezeki untuk menyanyikan runut lagu untuk OST ke, untuk filem ke, Adira tak tolak, insyaAllah. Kadang-kadang kalau bila Adira record sesuatu lagu tu ataupun satu-satu lagu tu, Adira rasa kita ada insting untuk lagu ni sesuai ke tak untuk jadi OST, tapi selalunya Adira akan dapat tahu lebih awal kalau dijadikan untuk OST ataupun runut lagu untuk sesuatu filem ataupun drama. Adira akan lagi tahu lebih awal kalau ada. Kalau dilihatkan, untuk muzik video lagu Pujaan Hati, Adira ada berlakon juga. Wah, adakah selepas ini akan lebih serius dalam bidang lakonan pula? Satu hal yang pasti Adira nak jadi penyanyi, tapi kalau ada peluang ataupun rezeki untuk menceburi bidang yang baru, contohnya bidang lakonan, why not? Kita cuba je lah kan kalau ada rezeki, ada masa yang lebih. Tapi sebenarnya Adira tak confident lagi. Adira pernah mencuba bidang berlakon, tetapi berlakon dengan menyanyi ni lain. Bila berlakon, you have to be dekat set 24 hours kadang. Okey, kalau menyanyi 30 minit ataupun sejam dah habis awal, dah boleh balik peluk anak, betul tak? InsyaAllah kalau ada rezeki, ada peluang, why not? Adira sangat bersyukur dan sangat-sangat suka, sangat-sangat happy gila sebabnya bukan semua orang suka kita, tapi at least kalau ada orang yang suka, Adira sangat-sangat happy dan mereka jugalah yang membakar semangat Adira untuk terus ataupun tidak jemu untuk menerima job untuk menyanyikan sebarang OST ataupun runut lagu untuk filem ke, drama ke. So, doranglah sebenarnya yang membakar semangat Adira untuk terus berjuang, berkarier lagi banyak macam tu. Kembali ke sinema, #ini sinemaku. Itulah dikatakan rezeki kan Adira. Sampai ada yang menggelarkan Adira ni Ratu OST Malaysia lah. Kalau dah lagu jadi OST drama atau filem, confirm lagu tu akan meletup dan popular kan? Tahniah Adira dari kami di sinema.
Kalau tadi kita bersama Adira yang digelar Ratu OST Malaysia. Sekarang ni kita nak bersama Ratu Fashion Plus Size. Bukan itu saja, dialah pelakon, pelawak, pengacara, pelakon teater. Dengar kata Sherry ni minat sangat dalam teater. Betul ke? Jom kita tanya teater apa yang paling memberi impak kepada Sherry. Roll it! Siapa-siapa itu? Siapa-siapa itu? Haha, baik daripada lagu klasik 60-an. Siapa dia? Nyanyian Zainab Majid jelas paling sinonim dengan bintang versatil ini. Cukup mempesona, baik dalam celotehnya mahupun lakonan, juga cita rasa fashionnya yang selalu mencuri perhatian. Sherry Al-Haddad memang istimewa. Sherry atau nama sebenarnya Sharifah Mariam Said Abdullah Al-Haddad dibawa ke dunia TV oleh pengarah Syahrul Izzat Mohamedin menerusi telefilm Sutun pada 2006 sebelum membabitkan diri dalam bidang pengacaraan pada 2013. Sebelum ke TV, Sherry sebenarnya lebih dulu di teater seawal menuntut di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara dalam jurusan Seni Persembahan Teater menerusi persembahan Atap Genting Atap Rumbia arahan dramatis Datin Malia Musa pada 2006. Bermula daripada Atap Genting Atap Rumbia ialah pada tahun 2003-2004 arahan Datin Malia Musa. Itu sebenarnya dah memberi impak pada saya. Saya mainkan watak sebagai Mak Temah. Dia watak orang gaji dia sebenarnya untuk orang kaya ni. Kerana ianya bergenre komedi, dia terus bagi impak kepada penonton yang datang. Diorang nak datang lagi sekali. Itu dah memberi saya satu kejutan macam, kenapa diorang datang lagi? Dan diorang suka, diorang akan jerit, Mak Temah. Begitupun tidak sah kalau tidak mengaitkan Sherry dengan watak Nyonya dalam pementasan Mak Dara Nyonya pada 2011. Apa halnya cerita Nyonya dan Sherry? Sebuah karya daripada Indonesia, Wisran Hardi, diarahkan oleh Rusmina Muhammad Tahir. Bayangkan, saya watak utama, watak-watak sampingan adalah Misha Omar, Nazizi Zulkifli, Farah Fauzana, Sarimah Ibrahim. Wow, aku ni watak utama ni. Yang lain ni watak sampingan je. And Alhamdulillah, chemistry kami sangat baik dalam cerita tu. Setiap malam orang akan bagi tepukan yang sangat hebat. Adalah satu momen yang indah untuk saya. Sebab teater in the moment, perkara berlaku daripada A sampai Z, ada penonton dan kita tahu reaksi penonton pada ketika itu. Sejak akhir ini, Sherry bagaimanapun lebih dikenali dengan watak-watak komedi sehingga ada yang menggelarnya pelawak. Tapi selesakah dia dipanggil pelawak? Selalu bawa watak komedi dan saya tak pernah rasa mengeluh sebab saya percaya dengan watak komedi itulah yang memberikan rezeki pada saya. Cuma kerana dah diberi watak yang stereotype ni, saya nak juga pecah pendapat tu atau pandangan masyarakat tentang sebenarnya Sherry boleh berlakon watak-watak serius. Watak tu yang saya teringin nak buat. Kalau ikut lebih spesifik, saya teringin bawa watak-watak ala-ala macam cerita Misery. Aku nak sangat watak ni. Berlakon sudah, mengacara sudah. Apakah impian yang diingini Sherry sebenarnya? Beri apa yang saya mahir, iaitu teater, kepada adik-adik di luar sana. Dan saya rasa kemahiran saya adalah teater in education, teater dalam pendidikan. Dengan menggunakan teater untuk mendidik kanak-kanak ini dalam segi pembelajaran adalah benda yang sangat bagus kerana memberi mereka minat. Dan kalau ada peluang, itulah yang saya nak cuba pursue dalam bidang ni, teater in education. Dah tak ada kena-mengena dah dengan industri ni. Penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi selama 14 hari sedang dikuatkuasakan di Malaysia bermula 1 Jun 2021 sepanjang fasa pertama total lockdown kecuali 17 sektor ekonomi dan perkhidmatan yang dibenarkan seperti e-dagang dan komunikasi termasuk media. Ia diumumkan Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob susulan kenyataan Pejabat Perdana Menteri pada 28 Mei 2021 mengenai keputusan menguatkuasakan total lockdown ketika lebih 8,000 kes harian positif COVID-19 dicatatkan dengan jumlah kes aktif mencecah 70,000 dan 2,552 kematian di samping kewujudan varian baru yang lebih mengganas. Penganjuran Festival Filem Malaysia ke-31 dengan konsep norma baru adalah antara perkara yang dipersetujui di dalam mesyuarat ahli Perbadanan Finas bilangan 5/2021 baru ini. Diadakan secara dalam talian, mesyuarat yang dipengerusikan pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid itu turut bersetuju tindakan diambil terhadap 39 syarikat yang gagal menyiapkan filem di bawah inisiatif dana kandungan digital. Finas juga menyokong penuh cadangan pemerkasaan Dasar Perfilman Negara selain memaklumkan kelulusan bagi permohonan 10 persatuan industri kreatif di bawah program peningkatan kapasiti kreatif Malaysia atau MyCap.
Sejumlah 6 juta daripada dana kandungan digital muzik atau DKD Music diagihkan kepada 960 pemuzik tanah air bagi menghasilkan program hiburan dari rumah. Maklumat program di bawah pakej rancangan Industri Kreatif Malaysia atau Prisma itu disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah secara dalam talian pada 1 Jun 2021. Pada 3 Jun 2021, telah berlangsung Majlis Penyerahan Sijil Keahlian Persatuan di bawah Program Peningkatan Kapasiti Kreatif Malaysia atau MyCap oleh Pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid. MyCap adalah satu inisiatif bagi memacu pembangunan industri kreatif melalui pengumpulan data yang menyeluruh berkaitan industri kreatif negara dengan satu platform khusus membabitkan penilaian, pengiktirafan dan penyaluran data pemain industri, persatuan dan syarikat dengan skop yang lebih luas. Mari kita pergi ke tempat yang lebih sunyi. Industri seni menerima perkabaran duka pada awal pagi 30 Mei 2021 berikutan pemergian pelakon keluarga 69 Tuan Puan Julie Farida akibat jangkitan virus. Allahyarhamah atau nama sebenarnya Joria Basir merupakan penyandang gelaran Miss Pahang 1964 semasa diperkenalkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menerusi watak Farida di dalam filem Keluarga 69 itu. Allahyarhamah yang berusia 77 tahun disemadikan di pekarangan Masjid Datuk Panglima Kinta Ipoh Perak. Moga Allah mencucuri rahmat ke atas roh beliau. Al-Fatihah. Memang dah cita-cita jadi anak seni, nak jadi selebriti. Mas Kak Ain start berlakon pada umur 15 tahun. Padat dan terkini, program terbaru terbitan Finas, Bantras COVID-19 memberikan perspektif berbeza dalam usaha negara memerangi pandemik COVID-19. Selama setengah jam, ikuti perkongsian mengenai situasi COVID-19 dalam dan luar negara dan pelbagai isu yang dibawakan secara eksklusif. Juga dengarkan luahan petugas barisan hadapan dan pesakit serta komuniti. Dihoskan Izzat Zain, Bantras COVID-19 bersiaran setiap Ahad di TV1 jam 12.30 hari dan di Bernama TV jam 8.30 malam, manakala ulangannya pada Isnin jam 8.30 malam di YouTube Finas Malaysia dan jam 9.45 malam di TV Sarawak. Adakah ini yang anda mahukan? Norma binti Abdullah dilahirkan dengan nama Edith Sumampau, namun lebih dikenali dengan nama Normadia. Beliau telah memulakan kerjaya seninya ketika berhijrah ke Singapura sekitar tahun 1940-an sebagai guru tari dan penyanyi kumpulan bangsawan. Pada tahun 1953, beliau mencuba nasib berlakon dalam filem Seniwati arahan Allahyarham A.R. Tompel. 5 dekad pembabitannya dalam dunia lakonan, beliau dianggap pelakon serba boleh yang berjaya membawa pelbagai watak yang cukup berkesan. Selain menjadi pelakon, beliau juga banyak terlibat sebagai pereka tari, tarian-tarian tradisional Melayu di dalam filem-filem Melayu. Normadia juga turut berduet menyanyi bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menerusi filem Bujang Lapuk, Panggilan Pulau, Perjodohan dan Siapa Salah. Ibu kepada penyanyi terkenal Azlina Aziz dan Liza Aziz ini pernah memenangi beberapa anugerah di Festival Filem Malaysia seperti Anugerah Aktris Terbaik menerusi filem Empat Isteri tahun 1955, Anugerah Aktris Pembantu Terbaik menerusi filem Lela Manja tahun 1960 dan Anugerah Khas Pelakon Wanita Veteran tahun 1986. Terima kasih kerana masih setia di Sinema #IniSinemaku. Itulah dia sedikit info tentang Allahyarhamah Normadia yang sering membawakan watak antagonis di era kegemilangannya. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Baiklah, kita ke segmen seterusnya. Kalau dari seorang pelakon jadi pengarah atau penerbit, adakah ia sesuatu yang mudah? Rasanya senang kan? Sebab dah ada pengalaman jadi pelakon. Apa yang pelakon nak, mestilah dah faham kan? Nak deal dengan pelakon-pelakon pun senang sebab dah kenal. Ya ke macam tu ya? Kalau nak tahu senang ke tak, jom kita tanya Ann Abdullah yang kabarnya sekarang dah jadi penerbit. Roll it! Malik kat mana? Malik buat apa lama-lama kat luar tu? Ann Abdullah, nama yang tidak asing lagi dalam industri hiburan Malaysia. Lebih dari 50 buah drama dan filem yang telah Ann Abdullah lakonkan. Dari seorang pelakon, kini Ann Abdullah telah menjadi seorang pengarah dan penerbit.
sebenarnya Kak En dari sekolah memang minat jadi pelakon, memang suka nak jadi, memang dah cita-cita jadi anak seni, nak jadi selebriti. Masa Kak En start berlakon pada umur 15 tahun, 1986 sampai hari ini alhamdulillah masih relevan. Jadi Kak En cuba untuk berjumpa dengan orang-orang yang betul lah dalam bidang seni ni. Jadi Kak En banyak bekerja dengan Kak Emma Fatimah, Kak Jalina Rejab. Okey, kita bekerja dengan Kak Leha. Ada ramai production dengan global. So many production yang Kak En kenal. Mereka ni kenal Kak En daripada kecil. So jadi dengan mereka ni lah Kak En naik dan berjaya. Nak kata berjaya tak, tapi alhamdulillah. Balik. Bagaimana agaknya saat transformasi dari pelakon ke penerbit? Sebenarnya bila Kak En dah jejak kaki dalam bidang ni, sebenarnya Kak En dah memang ada cita-cita nak jadi producer. Memang ada cita-cita macam mana jadi producer ni, seronok tak jadi. Jadi Kak En belajar, Kak En pergi Finas, ambil short course untuk producing. So jadi from there kita belajar dan baru kita jadi producer. Dia tak ada lompat je terus, tak ada. Maksudnya kita kena belajar lah. So jadi from there kita belajar dan baru kita jadi producer. Dia tak ada lompat je terus, tak ada. Maksudnya kita kena belajar lah macam mana jumpa orang-orang yang macam mana kita nak buat production. Kita pergi kursus khas yang disediakan oleh Finas dan kita masuk. Tak boleh. Perkara macam ni kita tak boleh bincang besok-besok. Ni, Mama cuma nak tahu konsep apa yang kita nak buat. Sebelah pihak kita ni lah. Kata-kata Kak En pada mereka yang mana yang kagum dengan Kak En ni, kita kena berusaha tanpa berputus asa. Jangan putus asa bila kita, memang ada masa Kak En jatuh, ada masa Kak En naik, ada masa. Jadi, bila masa jatuh tu kita ingat apa yang kita buat tu, maknanya bila kita naik tu kita beringat. Sentiasa beringat dan sentiasa jangan fikir kita yang terbaik. Ada lagi orang lain yang terbaik. Itu yang Kak En pegang dalam prinsip hidup. Maksudnya, kau jangan ingat kau bagus lah, orang lain lagi bagus. Jadi, kita sentiasa memperbaguskan dan memperbaiki diri kita. Itu sebenarnya. Ya, itulah dia pengalaman pemilik syarikat RD Pictures, N. Abdullah. Sifat yang tidak pernah mengenal erti takut atau kalah menjadikan dia mampu berjaya seperti sekarang. Baiklah, itu sahaja paparan minggu ini dalam Sinema #IniSinemaku. Jangan lupa Natasha Sharmin akan kembali bersama anda minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, okey? Seperti biasa, kepada anda yang ingin mengetahui apa-apa saja info tentang Finas, jangan lupa untuk lawati website Finas untuk sebarang info. Sila lawati www.finas.gov.my, IG dan juga Facebook Finas. Pesanan kepada anda semua, jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, jaga SOP, #stay safe, #stay home, #stop COVID-19 dan ingat, kita mesti menang menghapuskan virus COVID-19. Walaupun kita masih di bulan Syawal, elakkan beraya ya. Nyanyi lagu raya tak apa. Kami tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada penyanyi evergreen Aman Shah dengan lagu Menjelang Hari Raya. Assalamualaikum dan selamat malam. Berakhirnya puasa, bergerak kaki sejak menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, menghias malam raya.